Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 23 November 2024. Sarawak menyasarkan untuk melaksana pelaburan bernilai 100 bilion ringgit bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joytun Openg, dana bagi pelaburan itu diperoleh menerusi kerjasama kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Jelasnya antara yang akan dibangunkan termasuk lapangan terbang antarabangsa yang baru, pelabuhan laut dalam dan jalan pesisir. Pada masa sama membangunkan sektor tenaga serta mewujudkan industri dan produk berteraskan ekonomi hijau. We want to invest in other infrastructure that will give support to the infrastructure that we have achieved. Our coastal road is about 12 billion initially, excluding the public sector. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata demikian semasa melancarkan laporan tahunan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 di Kuching. Laporan itu memaparkan pencapaian Sarawak dalam 6 bidang ekonomi utama dan 7 pemboleh, menandakan langkah penting ke arah masa depan yang lebih mampan, inklusif dan makmur. Ini termasuk sektor pembuatan, pelancongan, perhutanan, infrastruktur, utiliti dan tenaga boleh diperbaharui. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD menyasar untuk membelanjakan 95% daripada 1.31 bilion ringgit peruntukan yang disediakan kepada kementerian itu menerusi Belanjawan Sarawak 2025. Timbalan Premier merangkap Menteri MIPD Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata peruntukan yang diagihkan itu meningkat 64% berbanding 799.52 juta ringgit tahun ini. Katanya setakat ini MIPD telah membelanjakan 90% daripada peruntukan yang disediakan bagi tahun ini dan ia dijangka meningkat menjelang penghujung tahun. Dato' Amar Douglas menyatakan demikian pada majlis penyampaian Anugerah Kecemerlangan Tahunan MIPD di Kuching. Mengulas lanjut, beliau memberitahu tahun depan akan menjadi tahun yang mencabar kepada kementerian itu. Dengan peningkatan peruntukan yang disediakan kepada MIPD, pihaknya telah diberi kuasa untuk melaksanakan lebih banyak program pembangunan. Sarawak terpilih sebagai tuan rumah World Congress and Exhibition Design and Health WCDH edisi ke-15 dijangka berlangsung di Kuching pada 2026. Bertemakan Shaping Future Healthy Society, WCDH 2026 akan dianjur bersama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS and Design and Health Academic Sweden. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, Kongres itu juga mendapat sokongan pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Majlis Perbandaran Kota Semarahan dan Majlis Perbandaran Padawan. Ia bakal mengumpulkan pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk badan-badan bukan kerajaan NGO. Kongres itu akan menjadi medium perbincangan dan perkongsian ilmu berkaitan agenda kelestarian hidup melalui reka bentuk persekitaran yang menggalakkan kesihatan serta menyokong kesejahteraan masyarakat. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjelaskan aspek kesihatan tidak hanya terhadap usaha menangani penyakit. Sebaliknya, turut mementingkan pelaksanaan dasar pembangunan infrastruktur bagi memastikan rakyat dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dan selesa. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti merancang dan melaksanakan pelbagai program serta aktiviti bersasar melibatkan 5 dimensi penuaan. Ia bagi meningkatkan kesejahteraan warga emas. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata 5 dimensi tersebut ialah positif, aktif, produktif, sihat dan menyokong. Selain itu, kementerian dengan kerjasama 3 universiti di Sarawak sedang menjalankan penyelidikan berkaitan persiapan penuaan di negeri ini. Ia bertujuan untuk memeriksa demografi warga emas di Sarawak, mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh mereka. Katanya berdasarkan statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, unjuran populasi Sarawak bagi tahun lepas adalah seramai 2.5 juta orang dengan 318,707 berumur 60 tahun ke atas. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian pada perasmian program pemerkasaan warga emas berungkai penyakit demensia di Kuching.
Jawatan Kuasa Lembaga Tabung Amanah Bakun memohon sumbangan dana tahunan daripada Sarawak Energy Berhad SEB sebagai program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat itu. Pengurusi Tabung Amanah Bakun Datuk Liwan Lagang berkata pihaknya berharap SEB dapat menyalur sejumlah RM2 juta setiap tahun. Beliau yang juga Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi serta Adun Belaga berkata jumlah tersebut mengambil kira dua empangan hidro dibina di kawasan yang sama iaitu empangan Bakun dan Murum. Peruntukan yang disalurkan penting sebagai dana pendidikan anak-anak di Bakun dan Murum selain untuk tujuan pembangunan. Jelas beliau Tabung Amanah Bakun ditubuh sejak 27 tahun lepas dan telah menerima dana RM10 juta yang disumbangkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Setakat ini, dana yang ada masih berbaki RM6 juta. Perkara itu telah disuarakan kepada Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dan mendapat maklum balas positif. Kita mohon jika dapat SEB salurlah CSR ke Tabung Amanah Bakun yearly. Sebab bukan Bakun saja, now we have two big dam. Kebetulan di daerah Belaga, Bakun dengan Murum. They are doing quite well. We are very fair. Kita tak minta untuk individual, but for the people of Belaga. That's why kita guna Tabung Amanah Bakun. So kita ada mohonlah, sama ada lulus tidak lulus, kita tunggulah kata dia. We are asking kalau dapat 1 million from Bakun Dam, 1 million from Murum, not to mana-mana pertubuhan, but for the benefit of the people. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Terdahulu, Premier turut menerima kunjungan hormat daripada Delegasi Pelaburan Hartanah Berhad PHD. Beliau menyaksikan penyerahan zakat berjumlah RM100,000 oleh Pengarah Urusan Kumpulan PHD Muhammad Damshal Awang Damit kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Polis merampas 1,450 karton rokok pelbagai jenama dan 50 kotak minuman keras dipercayai diseludup menerusi serbuan ke atas sebuah premis di Bandar Miri Khamis lepas. Seorang lelaki tempatan berusia 33 tahun turut ditahan. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexander Nagacabu dalam kenyataan media berkata serbuan dijalankan pukul 11 pagi oleh sepasukan polis dari Batalion 12 Pasukan Gerakan AM PGA Miri. Rampasan dianggar bernilai RM765,840. Kertas siasatan telah dibuka dan disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Permohonan reman suspek telah dikemukakan di hadapan Mahkamah Magistrate Miri dan diluluskan selama 8 hari sehingga 28 November ini untuk membantu siasatan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.